Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Tadi saya telah menghadiri satu persidangan berkenaan dengan perubahan iklim, iaitu JC3 Journey to Zero 2023 yang telah diadakan di Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia. Apa benda JC3 ini? JC3 ini ialah singkatan kepada Joint Committee on Climate Change yang dipengerusikan bersama oleh Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security. Tujuan penubuhan JC3 ialah untuk memandu peralihan kepada ekonomi hijau di dalam sektor keuangan dan juga di pasaran modal. Jadi JC3 bertindak sebagai sebuah jawatan kuasa yang mewujudkan peraturan, memberi panduan dan juga menjalankan pelbagai aktiviti untuk menggalakkan bukan sahaja bank-bank dan juga syarikat-syarikat tersenarai untuk mengambil berat berkenaan dengan masalah-masalah perubahan iklim, tetapi turut memandu perniagaan-perniagaan kecil dan sederhana, kerana apabila pelbagai undang-undang dan peraturan dilaksanakan untuk mengurangkan kesan perubahan iklim, sektor perniagaan kecil dan sederhana akan juga terkena, dan sekiranya mereka tidak disediakan lebih awal, mungkin banyak syarikat-syarikat ataupun perniagaan-perniagaan yang berada di dalam sektor ini akan menghadapi masalah. Jadi program hari ini dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Governor Bank Negara Datuk Abdul Rashid Ghafur, dan beliau telah menerangkan berkenaan dengan sejarah penubuhan JC3, dan menurut beliau dalam tempoh yang singkat di antara persidangan JC3 sebelum ini dengan persidangan pada hari ini, pelbagai isu berkenaan dengan iklim telah dihadapi oleh dunia, dan pada bulan Julai tahun ini telah direkodkan suhu yang terpanas. Maknanya dunia secara keseluruhannya akan menghadapi pelbagai cabaran sekiranya tidak dilakukan apa-apa. Maka sebab itulah Bank Negara bersama Suruhanjaya Security telah menubuhkan JC3, dan di antara perkara penting yang ditekankan oleh Governor tadi ialah JC3 tidak mengabaikan sektor industri kecil dan sederhana ataupun IKS. Telah diwujudkan satu kumpulan fokus di bawah JC3, dan kumpulan ini telah membincangkan isu-isu dan cabaran-cabaran yang spesifik kepada IKS, dan telah menerbitkan beberapa panduan untuk memudahkan syarikat-syarikat IKS kita menjalani transisi di dalam menghadapi cabaran peralihan iklim ini. Ucapan seterusnya ialah daripada Datuk Seri Awang Adik Hussein, pengerusi Suruhanjaya Security, dan beliau memberi komitmen bahawa pasaran modal negara sentiasa bersedia untuk menjadi platform bagi mengumpul dana untuk membiayai pelbagai projek yang perlu di bawah peralihan kepada ekonomi hijau untuk menangani perubahan iklim. Dan mengikut perkiraan pada ketika ini, di antara sekarang hingga tahun 2050, kita memerlukan 1.3 trilion ringgit untuk membiayai pelbagai projek untuk menghijaukan ekonomi dan juga untuk menangani isu peralihan iklim. Di samping Suruhanjaya Security telah membantu perniagaan-perniagaan kecil, sederhana dan mikro untuk mendapatkan modal di dalam pasaran modal negara kita, Suruhanjaya Security juga telah menerbitkan satu panduan kepada IKS berkenaan dengan penzahiran amalan-amalan ESG ataupun alam, masyarakat dan tabik urus dalam perniagaan masing-masing. Jadi ini merupakan satu usaha untuk memudahkan juga perniagaan kecil sederhana di dalam menghadapi
isu-isu berkenaan dengan transisi tenaga, berkenaan dengan perubahan ke arah ekonomi hijau dan menjadi sebahagian daripada usaha untuk menangani perubahan iklim. Persidangan hari ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Alam Sekitar, Alam dan juga Perubahan Iklim ataupun NAREK. Dan beliau telah membuat satu kenyataan yang agak penting, iaitu sekiranya kita tidak melakukan apa-apa, negara boleh hilang 6% daripada keluaran dalam negara kasar kita sekiranya hutan kita dan sumber ikan kita terjejas disebabkan perubahan iklim. Beliau memberi komitmen kerajaan yang ada pada hari ini untuk terus berusaha dalam mengatasi pelbagai isu disebabkan oleh perubahan iklim, dan mengikut beliau dana yang diperuntukkan di dalam Belanjawan 2024 untuk kementerian beliau khusus untuk menangani isu ini iaitu RM250 juta merupakan jumlah yang terbesar yang pernah diperuntukkan bagi menangani isu perubahan iklim. Dalam ucapan tadi, Yang Berhormat Nik Nazmi telah menyebut satu perkara yang agak menarik, iaitu apabila Malaysia memulakan proses modernisasi negara semenjak merdeka, kita menggunakan model kos murah, iaitu dengan memberi subsidi kepada pelbagai jenis barangan supaya pelabur-pelabur luar negara apabila mereka masuk untuk melabur di dalam negara dan membantu untuk membangunkan ekonomi negara kita, mereka tidak perlu membayar gaji yang tinggi. Malangnya sehingga hari ini kita masih lagi terlekat dengan model ini, dan inilah yang menyebabkan pendapatan merupakan satu cabaran utama negara pada hari ini. Dan sekiranya rata-rata rakyat berpendapatan rendah, maka mereka tidak mampu untuk menampung pelbagai kos yang perlu mereka tanggung di dalam mengubah ekonomi negara daripada apa yang ada sekarang kepada ekonomi yang lebih hijau. Jadi ini merupakan satu peringatan dan juga merupakan satu kenyataan yang menggambarkan mengapa proses peralihan tenaga, proses perubahan kepada ekonomi hijau dan proses untuk menangani perubahan iklim ini akan menjadi mencabar kerana kosnya tinggi dan ianya mungkin akan menjadi tekanan kepada rakyat. Di samping ucapan-ucapan ini, ada juga beberapa forum yang telah disertai oleh pelbagai pakar daripada seluruh dunia, dan antara perkara-perkara yang dibincangkan ialah tentang tadbir urus iklim, berkenaan dengan perkembangan perundangan, peraturan, garis panduan dan pelbagai perkara yang telah dilaksanakan di pelbagai negara untuk menghadapi isu perubahan iklim. Turut dibincangkan ialah tentang pembiayaan mengadaptasi perubahan ekonomi ini berbanding dengan pembiayaan ke arah mitigasi. Mitigasi ini ialah untuk menghalang gas-gas rumah hijau dari dikeluarkan. Jadi banyak projek-projek yang berkaitan dengan perkara ini kerana kebanyakan projek-projek ini boleh dijangka aliran tunainya, pulangannya. Jadi banyak modal daripada sektor swasta yang masuk ke bidang ini. Cuma dalam isu adaptasi ataupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan oleh negara untuk menghadapi realiti alam yang semakin panas, banyak projek-projek di dalam kategori ini yang mungkin secara keuangannya tidak berdaya maju ataupun viable. Jadi ini menyukarkan penggunaan dana swasta. Jadi inilah satu perkara yang telah dibincangkan, dan akhir sekali dibincangkan berkenaan dengan bagaimana nak menarik lebih banyak dana-dana swasta ke projek-projek yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim. Jadi di antara isu yang ditekankan juga ialah tentang pulangan kepada pelabur swasta inilah. Jadi ini merupakan satu cabaran. Di dalam perbincangan tadi jelaslah bahawa pelabur-pelabur swasta tentunya mahukan pulangan di atas pelaburan mereka. Walau bagaimanapun ada juga usaha-usaha
untuk menawarkan perkara-perkara lain yang bukan keuangan untuk dijadikan perkara yang menarik pelabur-pelabur swasta seperti pengurangan penjanaan gas rumah hijau, uh, iklim yang lebih baik, suhu yang lebih rendah dan seumpamanya. Jadi berdasarkan perbincangan pada hari ini, kesimpulannya yang pertama ialah isu berkenaan dengan perubahan iklim merupakan satu perkara yang benar-benar berlaku dan sekiranya kita tidak melakukan sesuatu, maka suhu akan naik dengan lebih tinggi dan ini akan menyusahkan kesemua orang di dalam dunia ini. Yang kedua, pelbagai usaha telah dibuat untuk menarik modal sama ada daripada sektor awam ataupun sektor swasta untuk membiayai pelbagai projek bagi menangani perubahan iklim. Walau bagaimanapun bagi sektor swasta tentulah mereka mementingkan pulangan kepada pelaburan dan saya kira perkembangan yang menarik juga ialah tentang inovasi di dalam menarik modal swasta ini kerana perkara-perkara yang tidak melibatkan keuangan seperti pengurangan penjanaan gas rumah hijau menjadi perkara yang ditawarkan juga dan mungkin apabila kebanyakan pelabur mula memastikan bahawa pelaburan mereka tidak menyebabkan keadaan sekarang menjadi lebih buruk, maka tentunya perkara-perkara selain daripada pulangan keuangan ini akan menjadi penting. Jadi ini sajalah secara ringkas apa yang berlaku di persidangan JC3 Journey to Zero yang merupakan satu persidangan tahunan. Jadi besok akan disambung lagi dan banyak lagi topik-topik menarik akan dibincangkan dan insya-Allah saya akan cuba membuat ringkasan sebegini supaya ianya dapat memberi manfaat kepada anda semua usahawan di luar sana dan ingatlah ya, perubahan iklim merupakan satu perkara yang bukan main-main, ianya bukan hanya penting untuk syarikat-syarikat tersenarai ataupun bank-bank dan lain-lain institusi keuangan tetapi sektor industri kecil dan sederhana akan turut terlibat. Jika anda tidak mengambil berat perkara ini, mungkin apabila ianya menjadi kritikal, ianya akan menjadi satu beban besar kepada perniagaan anda. Jadi jangan abaikan isu perubahan iklim dan pemanasan bumi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.